Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang kepada kita pada malam ini untuk berhimpun di pekarangan Lapak Pasar Malam Paya Jaras ini untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan juga pandangan tentang isu-isu politik dan juga isu-isu semasa yang berlaku dalam tanah air kita, terutamanya isu tentang pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan yang mengambil ruang utama dalam media massa dalam tempoh sebulan 2 sekarang ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PAS kawasan dan juga kepada Dewan Muslimat Negeri yang telah sudi memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama hadir dan menjelaskan tentang perkara ini setakat kemampuan yang ada pada saya. Dalam masa yang terhad ini, saya percaya saya tidak dapat menjelaskan semua perkara yang berkaitan tentang Kanun Jenayah Syariah. Saya memerlukan sekurang-kurangnya 3 jam untuk menjelaskan perkara ini satu persatu dan untuk menjawab tohmah-tohmahan dan juga kritikan yang telah dikemukakan dari berbagai lapisan masyarakat tentang perkara ini. Tetapi dalam masa lebih kurang 1 jam ini, saya cuba menyentuh beberapa perkara yang asas ataupun yang saya rasa penting untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adapun isu-isu yang saya tidak sentuh pada malam ini mungkin boleh didengari pada masa-masa yang lain ataupun ada penceramah-penceramah yang lain dalam program-program yang lain yang boleh mengupas dan mengulas perkara tersebut. Perkara pertama yang perlu saya sebut ialah ramai orang bertanya kenapa PAS, terutamanya PAS Negeri Kelantan, begitu bersungguh-sungguh hendak melaksanakan Undang-Undang Jenayah Syariah Islam yang kita kenali dengan istilah hudud. Adakah kerana PAS ini merasa sokongan rakyat kepada mereka telah merosot, dan adakah PAS ingin bermain politik dengan isu hudud ini? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita berusaha untuk melaksanakan Undang-Undang Jenayah Islam ini bukan kerana kepentingan politik. Dan kita lakukan benda ini bukan bermusim. Tetapi usaha yang kita buat ini yang walaupun pada secara konkretnya bermula pada tahun 1993, tetapi hasrat cita-cita PAS untuk menegakkan syariat Islam ini sudah lama. Bermula dengan penubuhan PAS pada tahun 51 lagi. Daripada situ lagi, antara tujuan penubuhan PAS ialah untuk menegakkan peraturan-peraturan Islam di dalam masyarakat dan nak melihat dasar undang-undang dan peraturan Islam terlaksana di dalam masyarakat. Kenapa kita menjadikan pelaksanaan Undang-Undang Islam ini sebagai suatu matlamat dan usaha kita? Ialah kerana ini adalah tanggungjawab agama. Kerana kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita baca di dalam hadis dan kita baca di dalam kitab-kitab, jelas kepada kita antara tanggungjawab kita sebagai orang Islam, terutamanya apabila kita diberikan kuasa politik, sama ada kita memerintah sebuah negeri ataupun kita memerintah sebuah negara. Antara perkara yang mesti kita laksanakan ialah melaksanakan Undang-Undang Jenayah Syariah Islam yang kita panggil sebagai hudud tersebut. Bila, bagaimana, dalam tempoh berapa, itu sesoalan teknikal, isu-isu yang bersifat teknikal. Tetapi mana-mana kumpulan ataupun dalam konteks moden hari ini, mana-mana parti yang memperjuangkan Islam, sekiranya mereka ada kuasa politik, maka salah satu tanggungjawab besar
yang perlu mereka buat ialah melaksanakan undang-undang Islam. Dan inilah yang mendorong kita, yang menjadi sebab besar kenapa kita di Kelantan berusaha dalam kemampuan yang ada pada kita, dalam ruang lingkup undang-undang yang ada, yang membolehkan kita untuk bergerak. Kita usaha setakat yang kita mampu. Kita tidak bermain politik dalam soal ini. Sebab itulah kita meminta kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan untuk membolehkan undang-undang ini dilaksanakan di negeri Kelantan. Dan kita mengharapkan sokongan daripada semua pihak, terutamanya ahli-ahli parlimen yang beragama Islam, untuk menyokong sekiranya rang undang-undang persendirian yang akan dibawa oleh Presiden PAS itu naik dalam persidangan parlimen. Kerana seperti mana yang saya selalu ulang kepada para wartawan bila mereka bertanya, saya mengharapkan semua ahli parlimen yang beragama Islam, yang ada 136 orang di dalam parlimen itu, menyokong. Kenapa? Kerana atas alasan agama, bukan soal politik, bukan soal politik. Sebagaimana wakil-wakil rakyat UMNO menyokong tahun 93 dulu, 2 orang wakil rakyat UMNO yang ada dalam Dewan Negeri menyokong penuh. Dan baru-baru ni pun 12 orang wakil rakyat UMNO dalam Dewan Negeri menyokong penuh rang undang-undang yang kita kemukakan. Maka itulah harapan kita. Sebab kita nak melaksanakan tanggungjawab agama yang menjadi bebanan kepada kita sebagai sebuah kerajaan. Lebih-lebih lagi dalam konteks Kelantan, kita sudah merentah tahun ni 25 tahun. Dan sudah 25 tahun kita merentah dan tidak timbul soal kita tergesa-gesa. Ada orang mengatakan bahawa PAS ni tergesa-gesa. Lorak, orang Kelantan kata lorak, cepat nak. Pada pandangan kita, kita tidak tergesa-gesa kerana kita sudah menjadi kerajaan 25 tahun. 25 tahun ni suatu tempoh yang panjang. Kalau seorang manusia, kalau dia kahwin umur 18, dia sudah ada anak, berapa orang dah? Mungkin 7 orang. Tu pun kalau beranak seorang setahun. Kalau kembar macam Piramli, mungkin dah jadi 14 orang. Jadi masa tu masa yang lama. 25 tahun bukan masa yang pendek. Sebab itulah kita tidak bercakap tentang pelaksanaan undang-undang hudud di Selangor, walaupun PAS sebahagian daripada kerajaan negeri Selangor. Waktu kita merentah Kedah, kita tidak bercakap tentang undang-undang hudud di negeri Kedah. Waktu kita menjadi Menteri Besar di Perak, kita tidak bercakap tentang undang-undang hudud di Perak. Dan di Pulau Pinang hari ini, walaupun kita hanya ada 1 kerusi, kita tidak bercakap kerana realiti, kerana wakil yang berbeza berbanding dengan Kelantan. Ini isu dia yang paling asas untuk kita faham. Kerana kalau kita tidak menggunakan kuasa yang ada orang kata kenapa kita tidak tunggu. Kenapa kita tidak tunggu? Kita sudah menunggu 25 tahun. Kita bukan menunggu sehari 2 hari, kita sudah menunggu 25 tahun. Dan ada orang kata kenapa kita tidak tunggu sehingga kita menang di Putrajaya. Saya nak tanya balik orang ni, bila kita nak menang? Saya senang saja kalau orang kata kita tunggu kita pergi ke Putrajaya. Saya nak tanya balik, bila kita nak sampai ke Putrajaya? Pergi dengan rombongan boleh pergi tiap-tiap minggu. Tapi nak menjadi kerajaan di Putrajaya, siapa yang boleh menentukan bila kita akan berjaya menguasai Putrajaya? Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan ruang yang ada pada hari ini, setakat kemampuan yang ada pada kita, berusaha untuk melaksanakan perkara ini. Kalau kita ditakdirkan oleh Tuhan suatu masa nanti berjaya ke Putrajaya, maka pintu kepada kita menjadi semakin luas. Sekurang-kurangnya kita telah mulakan di Kelantan. Dan kalau kita menang di Putrajaya, usaha kita untuk menegakkan Islam akan menjadi lebih mudah dan lebih teratur pada masa yang akan datang. Satu yang kedua pula, ada orang mempersoalkan kenapa tidak dapat persetujuan daripada Pakatan Rakyat. Kenapa Kelantan bersungguh seorang diri saja? Saya jawab mudah saja, sebab hudud ini muncul tahun 93. Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri tahun 93 sebelum adanya Pakatan Rakyat.
Maknanya kalau kita bercakap dalam konteks keluarga, anak kita yang bernama Huduk ni sudah lahir tahun 93. Apakah kita apabila suatu isteri tua kita mati, kita kahwin dengan bini muda, kita nak buang anak kita ni? Itu bandingan mudah saja. Kita ada Huduk ni tahun 93 sebelum adanya Pakatan Rakyat. Apakah bila kita masuk dalam Pakatan Rakyat, kita tubuhkan Pakatan Rakyat dengan tahalusiasi, maka kita nak tinggalkan usaha yang telah kita buat selama berpuluh-puluh dan berbelas-belas tahun ini? Tentulah tidak logik. Sebab itulah bila kita berdepan dengan pimpinan Pakatan Rakyat tahun 2011 tak silap saya, pada waktu tu kapal Sing ada lagi. Saya antara orang yang diarahkan oleh Tok Guru untuk bertemu dengan pimpinan DAP pada waktu itu, dan juga pimpinan PKR di pejabat DAP di Sungai Besi. Kami berbincang, kami berbahas, kami berhujah. Saya berlawan dengan kapal Sing secara berdepan pada waktu itu, berhujah dengan kapal Sing, sehingga akhirnya dibuat keputusan, iaitulah kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu cerita dia. Keluar kenyataan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan PAS, pimpinan PKR dan pimpinan DAP. Iaitulah hasil daripada perbincangan hari tersebut, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu kita kena faham. Jadi tidak berbakit soal PAS ini tidak menghormati Pakatan Rakyat. Tidak berbakit isu PAS ni mengenepikan kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat. Kerana kita sudah ada ketetapan agree to disagree. Oleh kerana Hudud inilah cita-cita perjuangan PAS. Sebagaimana cita-cita perjuangan DAP mempertahankan sifat sekular yang ada di Malaysia ini, kita PAS berusaha untuk menegakkan Islam di Malaysia ini. Dan kita tidak pernah kritik dasar DAP, kerana kita menghormati pendirian dan perjuangan dia. Maka kita juga mengharapkan parti lain tidak mengkritik dasar kita dan tidak mempertikaikan perjuangan kita, dan kita harap mereka boleh menghormati pendirian kita. Ini isu dia yang paling jelas. Dan saya berhadapan dengan pimpinan Pakatan Rakyat ini 4 kali. Sebab ada orang kata kenapa PAS tidak berdepan, kenapa PAS tidak menerangkan, kenapa PAS tidak menjelaskan perkara ini. Saya salah seorang yang berhadapan 4 kali dengan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat, daripada DAP, daripada PKR. Yang terakhir lebih kurang sebulan yang lepas di Pejabat Agung PAS di Jalan Raja Laut. Yang pertama ialah di Pejabat DAP di Sungai Besi. 4 kali. Dan saya telah berbincang, saya telah menjawab hujah-hujah yang dikemukakan oleh kawan kita DAP dan juga PKR. Saya telah menjelaskan satu persatu kepada mereka mengapa kita PAS ini bersungguh-sungguh hendak menegakkan undang-undang jenayah Islam di negeri Kelantan secara khusus. Kemudian timbul kebimbangan orang bukan Islam. Orang bukan Islam bimbang. Takut satu masa mereka akan terkena. Kerana undang-undang ini yang diluluskan tahun 1993 dulu, memang ada disebut satu clause, satu peruntukan, iaitulah orang bukan Islam diberi pilihan. Lebih kurang maksud dia, saya tidak sebut satu secara word by word. Iaitulah orang bukan Islam boleh memilih. Kalau mereka nak, mereka boleh minta untuk dibicarakan di mahkamah syariah dan boleh dijatuhkan hukuman hudud kepada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi peruntukan ini dikritik oleh banyak pihak, termasuklah orang bukan Islam. Kerana mereka bimbang mereka akan dihukum, dibicarakan di bawah undang-undang hudud. Maka kita bincang jawatan kuasa teknikal, yang saya kebetulan jadi pengerusi. Kita membentuk jawatan kuasa kecil. Antara tugas jawatan kuasa kecil ini yang disertai oleh tidak kurang daripada 50 orang peguam daripada seluruh Malaysia. Peguam dalam bidang undang-undang sivil, dalam bidang perlembagaan, dalam bidang jenayah, dalam undang-undang syariah.
ada bekas hakim tidak kurang daripada 50 orang duduk dalam jawatankuasa ini, berbincang, mengadakan bengkel berhari-hari. Antara cadangan mereka ialah kita buat peruntukan yang memberi pilihan kepada orang bukan Islam. Maka sebab itulah bila kita kemuka kepindaan baru-baru ni 19 hari bulan, 18 hari bulan kita bentang dalam Dewan Undangan Negeri, kita masukkan terus peruntukan itu. Maknanya dengan pindaan yang baru ni, orang bukan Islam tidak ada peluang sedikit pun untuk dibicarakan dan dihukum dengan hukum hudud di negeri Kelantan dan juga di negeri-negeri yang lain. Jadi tidak timbul soal bimbang. Orang bukan Islam tidak sepatutnya bimbang, kerana undang-undang ini hanya untuk orang Islam sahaja. Sebab itulah orang-orang bukan Islam di Kelantan, Cina dan sebagainya, mereka tak ada masalah apa. Yang bising ini ialah ahli-ahli politik, terutamanya daripada MCA dan juga gerakan. Mereka ini yang bising, yang mempertikaikan kerana mereka ada kepentingan politik. Sebahagian ada pemimpin gerakan dan MCA yang mempertikaikan undang-undang ini, mereka sendiri pun tidak baca undang-undang ini. Kalau mereka baca pun saya percaya mereka tidak faham. Sebab itu bila seorang wartawan Cina pergi jumpa saya, dia kata macam mana Datuk MCA dengan gerakan mempertikaikan undang-undang ini? Saya jawab, mereka ini mengkritik perkara yang mereka tidak tahu. Bagi tahu gerakan dengan MCA, kalau tak faham, datang jumpa saya akan bagi lecture percuma 1 jam tentang undang-undang hudud ni kepada mereka. Saya cabar. Datang jumpa saya akan terangkan satu persatu. Sampai hari ini tak datang jumpa saya. Ini contoh yang berlaku. Jadi saya sendiri merasa heran kenapa orang bukan Islam merasa takut, kerana undang-undang ini tidak kenal dengan mereka. Bahkan dalam satu aspek yang lain, kalau undang-undang ini berjalan dengan berjaya, orang bukan Islam akan lebih selamat, kerana keselamatan, keamanan lebih terjamin dengan hukuman-hukuman yang berat yang ada dalam undang-undang ini. Dan apa yang kita sebut ni bukan benda yang baru. Kesalahan-kesalahan jenayah dalam enakmen hudud di Kelantan itu sudah pun ada dalam enakmen jenayah syariah di Malaysia hari ini, yang digunakan di seluruh negara ni di bawah mahkamah syariah. Kesalahan-kesalahan itu sudah ada, iaitulah berzina, qazaf, minum arak, murtad. Ini sudah ada dalam undang-undang jenayah syariah Islam hari ini di seluruh negara. Bahkan dalam enakmen jenayah syariah di seluruh Malaysia ini, hubungan seks di luar nikah ini disebut dengan jelas ialah hukum perbuatan itu adalah zina. Kita di Kelantan, kita guna perkataan persetubuhan haram. Tapi negeri-negeri lain di seluruh Malaysia guna perkataan yang jelas, zina. Kita bukan buat benda baru. Yang barunya ialah kita menambahkan hukuman. Undang-undang yang ada hari ini, undang-undang jenayah syariah yang diluluskan oleh negeri-negeri, diluluskan di Parlimen melalui akta untuk wilayah persekutuan, untuk Pulau Pinang, untuk Sabah, untuk Sarawak. Itu diluluskan dalam akta di Parlimen, kerana negeri-negeri ini tidak ada sultan. Negeri yang ada sultan diluluskan dalam enactment di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kesalahan-kesalahan itu sudah ada. Yang kita nak buat hari ini, kita tidak tambah yang baru, kita hanya menambahkan jumlah hukuman. Kalau hari ini, kalau orang Islam minum arak, sabit kesalahan dia oleh mahkamah syariah, dia hanya boleh dirotan 6 rotan sahaja. Tetapi dalam enactment yang kita luluskan di Kelantan itu, kita ambil berdasarkan hukum syariat yang disebut di dalam Al-Quran, dalam sunnah, iaitulah 40 rotan. Kalau dia berzina, sekarang ini kalau kita boleh sebab dia pun hanya setakat 6 rotan. Tetapi kita dalam peruntukan yang kita buat di Kelantan, dia boleh pergi sampai 100 rotan. Qazaf,
Kalau sekarang ini orang yang melakukan qazaf, sabit kesalahan dalam mahkamah syariah, dihukum sebab 6 rotan saja. Tapi dalam enactment yang ada di Kelantan, dia pergi sampai 80 rotan. Itu saja perbezaannya. Kesalahan yang sama. Bukan benda baru. Yang barunya ialah menambahkan hukuman. Dan untuk membolehkan hukuman ini ditingkatkan, sebab itulah Presiden PAS membawa usul rang undang-undang persendirian ke Parlimen untuk meminda Akta 355, iaitulah bidang kuasa Mahkamah Syariah 1965. Itu tujuan dia. Kerana hari ini kita tidak boleh sebab orang bina Arab 40 rotan seperti mana kehendak Islam, kerana dihalang oleh Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa yang kita panggil Akta 355 ataupun lebih masyhur sebagai Akta 356, iaitulah 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 rotan. Maka disebut Akta 356. Akta yang sebenar namanya Akta 355, bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang baru betulnya 2 saja. 2 kesalahan, iaitulah kesalahan mencuri dan kesalahan merampok. Kesalahan mencuri dan merampok sekarang tidak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, ada di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Mahkamah Syariah tidak boleh bicarakan. Tapi kita kerana benda ni termasuk dalam undang-undang jenayah syariah Islam, kita masukkan juga. Maka sebab itulah kita berhasrat nak bawa rang undang-undang di bawah perkara 76A1, meminta kebenaran Parlimen supaya Dewan Undangan Negeri boleh menggubal undang-undang yang di bawah bidang kuasa Parlimen. Dan ini tidak memerlukan pindaan kepada perlembagaan negara. Maka sebab itu yang kita perlu hanya simple majority, iaitulah 112 undi daripada 222 orang ahli parlimen yang ada. Banyak orang yang tidak faham mengatakan bahawa kita nak pindah perlembagaan. Petang tadi ada wartawan The Star telefon saya. Dia kata orang bukan Islam tak boleh terima ni kerana PAS nak pindah perlembagaan. Saya kata bila kita nak pindah perlembagaan? Kami tak pernah cakap pun kita nak pindah perlembagaan. Yang kita nak buat hanya meminta kebenaran Parlimen di bawah perkara 76A1. Orang putih kata to seek approval daripada Parlimen untuk membolehkan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang yang di bawah bidang kuasa Parlimen. Itu saja. Tidak berbangkit soal kita pindah perlembagaan. Jadi ini antara benda-benda yang tidak difahami. Dan ada setengah orang kata kita nak bawa undang-undang hudud ni pergi ke Parlimen. Kita tak bawa. Undang-undang yang kita panggil undang-undang hudud ni sudah diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Kita tak perlu bintang di Parlimen kerana itu enactment. Undang-undang yang berkait dengan kuasa negeri yang kita tidak perlu bentang di Parlimen. Tetapi untuk membolehkan undang-undang ini berjalan, kita mesti pindah Akta 355. Itu kita kena faham. Dan membolehkan undang-undang ini berjalan 100%, kena dapat kelulusan di bawah perkara 76A1. Tapi oleh kerana sebahagian daripada kita yang tidak faham, dan bercakap dalam kejahilan, dia tak nak mari tanya kita, tak nak berjumpa dengan kita, tidak mendapat penjelasan daripada kita, menulis dalam surat khabar, bercakap dalam ceramah, bercakap dalam seminar. Jadi ini yang jadi masalah. Sebab tu kalau saya cakap kasar, kalau kita bodoh, simpanlah kebodohan itu untuk diri kita. Jangan tunjuk kepada orang. Hari ini masalahnya ada orang merasa bangga dengan sifat bodoh ni. Dengan perangai bodoh dia rasa bangga. Sedangkan orang yang cerdik melihat. Ada lawyer yang mengatakan undang-undang ini tidak betul dengan Quran. Ini undang-undang hudud PAS, tidak kena dengan Quran. Pertama saya nak jawab, kalau undang-undang hudud yang ada di Kelantan ini tidak menepati kehendak Islam, ini adalah undang-undang hudud PAS. Saya cabar orang ini, bawa mari undang-undang hudud yang sebenar. Saya cabar. Bawa mari kepada kita, tunjukkan kepada kami mana undang-undang hudud yang sebenar. Kalau ada betul undang-undang hudud yang sebenar, yang menepati Quran dengan sunnah, lebih baik pada hak kita rela buang. Hak ni kita ambil yang tu. Sampai hari ni tak
tak ada orang boleh bawa. Tak ada orang boleh bawa. Seorang lawyer tu dia kata tak ada dalam Quran. Dia ingat Islam ni Quran saja. Islam ni bukan Quran saja. Dalam Islam ni selain pada Quran ada sunnah, ada ijma' dan ada qiyas yang kita panggil ijtihad para ulama. Islam ni bukan Quran saja. Kalau dengan Quran tu saja kita tak boleh faham agama. Sebab itulah sunnah mesti datang dengan Quran.